Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 737. Antara paparan utama. Syarikat palsu tipu wang 1MDB. Azmin bohong lagi atau hilang ingatan. Kemana perginya 7 bilion ringgit untuk bangunkan kampung baru? Siapa halang Guan Eng masuk ke Sabah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Lembaga Pengarah One Malaysia Development Berhad atau 1MDB tidak pernah diberi penjelasan mengenai pembayaran berjumlah 681 juta American dollar yang dibuat kepada syarikat bernama Abar Investment PJS Limited yang diperbadankan di Seychelles, Abar Seychelles pada tahun 2014. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata, para pengarah juga tidak memberikan persetujuan untuk pembayaran dikeluarkan dari 1MDB Energy Holdings Limited kepada Abar Seychelles. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam Wan Aizzuddin Wan Muhammad semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit oleh Datuk Seri Najib Razak. Dua syarikat palsu berperanan untuk menerima wang yang diseleweng daripada 1MDB. Peranan dua syarikat terbabit iaitu Abar Investment PJS Limited BVI dan Abar Investment PJS Limited Seychelles. Abar BVI dan Abar Seychelles ditubuhkan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau lebih dikenali dengan nama Jolo serta sekutunya bagi membayangi identiti syarikat sebenar iaitu Abar Investment PJS yang ditubuhkan di Abu Dhabi, subsidiari kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Dalam prosiding sebelum ini, mahkamah diberitahu bahawa 1MDB membuat pinjaman 975 juta American dollar daripada Deutsche Bank tetapi ia tidak pernah digunakan untuk menebus semula Abar Options, pembeli pilihan yang dijamin oleh IPIC ketika proses pembelian Penjana Tenaga Bebas IPP. Sebaliknya, 681 juta American dollar dari pinjaman itu dimasukkan ke dalam akaun Abar Seychelles antara 3 dan 30 September 2014. Najib menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit dari dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequirah. Itulah fakta yang didedahkan di mahkamah berhubung seorang yang ke hulu ke hilir dengan slogan "Malu apa bosku". Malangnya, malu apa bosku itu telah menjangkiti parti lain yang bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional bagi membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Ini termasuk parti yang kononnya membawa slogan Islam Memimpin. Malah dengan bangganya, Presiden parti itu berkata, pembentukan kerajaan melalui rampasan kuasa itu adalah menerusi hikmah daripada petunjuk Allah SWT sebagaimana dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Kenyataan itu disebut oleh Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional, Pencapaian Harapan dan Cabaran di Persatuan Alumni Clubhouse Damansara baru-baru ini. Ini satu pencapaian. Perubahan dibuat melalui demokrasi berparlimen. Bukan pintu belakang, bukan tepuk atap. Tepuk atap tidak. Tepuk parlimen. Melalui ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Kata Hadi, pendekatan itulah yang diambil dalam politik Malaysia mutakhir ini apabila PAS dan UMNO bersama mewujudkan muafakat nasional. Dalam perbicaraan yang sedang berjalan ini didedahkan bagaimana penyelewengan didakwa direncana untuk mengaut dana dari 1MDB. Islam tidak menghalalkan penyelewengan dana negara. Islam melarang kleptokrasi. Tetapi PAS sanggup bersama dengan gerombolan tersebut untuk mendapatkan kuasa dan ghanimah. Bagi PAS, pendedahan demi pendedahan tentang penyelewengan 1MDB yang tersingkap umpama menyiram air di daun keladi. Pemimpin PAS terus laju menunggang agama demi menghalalkan perbuatannya, termasuk bersekongkol dengan gerombolan yang menyeleweng dana 1MDB.
Datuk Seri Muhammad Azmin Ali seolah-olah sudah sebati dengan matlamatnya untuk memburukkan Kerajaan Pakatan Harapan yang beliau sendiri memegang jawatan Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu didakwa berbohong apabila berkata pada 5 September 2018, Kabinet Pakatan Harapan telah meratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Sedangkan menurut bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng, pada 29 November 2019, Kerajaan Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk tidak meratifikasi CPTPP. Untuk rekod, CPTPP dikecam pelbagai pihak kerana dikatakan ia mungkin menyebabkan peniaga dan pengeluar tempatan hilang daya saing dengan pedagang antarabangsa. Guan Eng mendakwa Azmin mengeluarkan kenyataan mengelirukan dan palsu dalam sidang Dewan Rakyat pada 4 Ogos lalu dan mahu beliau dihadapkan ke jawatankuasa Parlimen. Pada 7 November 2019, beberapa media memetik laporan bernama bahawa keputusan muktamad sama ada CPTPP akan diratifikasi atau sebaliknya akan ditentukan oleh Jemaah Menteri. Majlis Tindakan Ekonomi EAC dalam satu kenyataan berkata, perkara itu diputuskan pada mesyuarat ke-7 EAC yang berlangsung di Putrajaya pada 6 November 2019. Menurut EAC, mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu membincangkan hasil kajian impak yang dijalankan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi MEA ke atas CPTPP. Perjanjian perdagangan seperti CPTPP perlu mengambil kira komitmen kerajaan dalam melaksanakan dasar pembangunan yang inklusif agar manfaat CPTPP yang dijana dapat dinikmati bersama dan selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, kata laporan tersebut. Kajian tersebut dijalankan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC. Jika pada 6 November 2019, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi atau MEA yang menterinya ialah Azmin baru membincangkan mengenai impak CPTPP, bagaimana boleh beliau berkata Pakatan Harapan sudah meratifikasinya setahun sebelum itu? Menurut Guan Eng, keputusan akhir Kabinet Pakatan Harapan pada November 2019 itu telah memutuskan untuk menolak perjanjian ratifikasi berkenaan. Laporan akhbar New Straits Times atau NST bertarikh 1 Disember 2019 menyebut bahawa terdapat 11 negara termasuk dalam CPTPP iaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura dan Vietnam. Menurut laporan tersebut, perjanjian itu berkuat kuasa pada Disember 2018 bagi beberapa negara yang menandatanganinya. Bagaimanapun, Malaysia, Brunei, Chile dan Peru belum berbuat demikian. Menurut akhbar tersebut, di Malaysia, Kerajaan Pakatan Harapan sedang melakukan kajian tentang impak perjanjian tersebut terhadap pembaharuan institusi tempatan dan isu-isu tadbir urus. Siapa sebenarnya berbohong? Sebelum ini, Azmin dikecam oleh bekas rakan-rakan dalam Kabinet Pakatan Harapan apabila mendakwa gabungan itu gagal selama 22 bulan memerintah negara. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, peruntukan Kementerian Keuangan dengan kerjasama Kementerian Pertanian bagi menangani isu Felda yang terletak di bawah kementerian diterajui Azmin gagal dimanfaatkan oleh beliau. Perancangan baik keuangan yang diberikan juga baik. 5 bilion ringgit peruntukan diberikan Kementerian Keuangan, tetapi beliau gagal melaksanakan dan menunaikannya, tegas Dr. Zulkifli dalam temu bual dengan Malaysia Deadline. Hari ini bila beliau mengatakan Pakatan Harapan gagal, beliau bercakap tentang kegagalan beliau sendiri, ujar pengarah strategi amanah itu. Kini rakyat tertanya-tanya, apa Azmin buat ketika menjadi Menteri Hal Ehwal Ekonomi? Penawaran pampasan berjumlah RM1,000 sekaki persegi kepada pemilik tanah di Kampung Baru tidak dapat diteruskan kerana tiada sumber pembiayaan keseluruhannya bernilai RM7 bilion daripada pembendaharaan bagi menampung jumlah bayaran berkenaan. Demikian berita yang melukakan hati penduduk Kampung Baru disampaikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Anwar Musa menurut laporan berita harian pada 28 Ogos lalu. Anwar memberi alasan bahawa hanya 61% sahaja penduduk di Kampung Baru sebelum ini yang bersetuju terhadap penawaran pampasan berkenaan. Kerana dalam prinsip membeli secara sukarela antara willing buyer and willing seller, 100% kena bersetuju. Satu saja daripada keluarga tak bersetuju, dah pun proses menjual beli tak dapat dilakukan. Saya juga sudah memberi arahan buat PKB supaya menyampaikan kepada penduduk Kampung Baru
mengenai perkembangan terbaru di mana kita sedang menggubal pendekatan baharu untuk dipersembahkan kepada mereka dalam tempoh sedikit masa lagi. Konsep yang akan dipakai ialah pembangunan yang organik sifatnya, iaitu tidak membabitkan orang luar membeli tanah penduduk kampung baru, tetapi hak kepada pembabitkan tuan tanah, katanya seperti dipetik. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini mahu membangunkan semula kampung baru, membabitkan pengambilan tanah dari lebih 5,300 pemilik dengan harga RM1,000 untuk satu kaki persegi, iaitu RM850 tunai dan RM150 saham SPV. Sejak itu, kempen secara kumpulan kecil-kecilan dilakukan oleh Pembangunan Kampung Baru atau PKB bagi meyakinkan penduduk kawasan berkenaan berhubung usaha Kerajaan Pakatan Harapan untuk membangunkan kampung baru. Namun, tawaran Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, Khalid Abdul Samad, dipelekeh oleh Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa dengan ciapan di Twitter pada 22 September 2019. Kalau tak boleh beli pada harga pasaran, tak payahlah beli. Anwar menyifatkan tawaran Kerajaan Pakatan Harapan itu menindas penduduk kampung baru serta pewarisnya. Pada 23 September 2019 pula, Anwar menciap lagi. RM850 sekaki persegi atau SKP bukan nilainya tanah di kampung baru. Menurut beliau, undang-undang memberi hak bagi pemilik mendapat harga pasaran. Kampung baru adalah kawasan yang sudah dibangunkan. Semua prasarana tersedia. Kenapa nak diskriminasi? Yang beli bukan swasta tapi kerajaan, ciapnya. Beliau mengulas penjelasan Khalid berhubung nilai harga tanah di sekitar KLCC. RM3,000 sekaki persegi sekitar KLCC adalah harga telah dibangunkan dan tiada sekatan pemilikan. RM850 SKP di kampung baru atas sebab syarat pemilikan hanya Melayu dan belum lagi dibangunkan. Lepas dibangunkan akan naik. Pemilik digalakkan beli rumah baru di kampung baru dengan duit diperolehi, jelas Khalid dalam ciapannya. Malaysia Gazette pada tarikh yang sama memetik Anwar sebagai berkata bahawa Khalid seperti berkokok sebelum bertelur. Isunya berapa peratuskah harga ditawarkan berbanding harga tanah bersebelahan sekitar KLCC? Kurang daripada itu, kita faham, tapi takkan 30% saja dari harga tanah KLCC yang berjangkau RM3,000 sekaki persegi. Beli dengan 25% harga pasaran. Selepas itu beri ukuran kepadatan dan plot nisbah yang tinggi. Jual balik pula pada harga pasaran. Bijak kan? Sindirnya seperti dipetik. Tiba-tiba Kerajaan Perikatan Nasional berkata tak mampu bayar RM1,000 sekaki persegi kerana kerajaan tebuk atap ini tiada sumber RM7 bilion. Kerajaan Pakatan Harapan dulu boleh, tetapi Kerajaan Perikatan Nasional tiba-tiba jatuh miskin dan tidak mampu menyediakan peruntukan sebanyak RM7 bilion itu. Kemana perginya RM7 bilion itu dari Perbendaharaan Negara? Ingat lagi, RM7,184,83,200 perbelanjaan tambahan yang dibantah oleh Pakatan Harapan dan sekutunya semasa sidang parlimen yang baru berlalu. Perbelanjaan tambahan itu diperlukan oleh kerajaan tebuk atap berikutan penyusunan semula beberapa kementerian, perubuhan beberapa kementerian baru dan pembubaran satu kementerian. Jika tiada perbelanjaan tambahan sebanyak RM7.18 bilion itu, kerajaan tebuk atap akan memiliki RM7 bilion untuk pembangunan kampung baru. Sekarang, siapa yang menindas Melayu kampung baru? Kerajaan Sabah tidak mengeluarkan arahan sekatan terhadap mana-mana individu yang berhadapan pertuduhan berkaitan kes rasuah daripada memasuki negeri tersebut, kata Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Saya sendiri terkejut dengan situasi yang dialami Lim Guan Eng dan sudah bertanyakan perkara ini kepada pengarah imigresen. Difahamkan beliau adalah antara individu yang sudah dimasukkan dalam senarai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perkara yang dinyatakan ini adalah aturan yang dibuat pihak di Kuala Lumpur. Tetapi kebiasaannya kita ada peraturan imigresen sendiri, katanya seperti dipetik Berita Harian. Menurut Syafiee, pihak Kerajaan Persekutuan hanya boleh menentukan peraturan untuk mana-mana individu yang tidak menjelaskan cukai. Jika ada kes SPRM, individu terbabit tidak boleh keluar negara tetapi masih boleh bergerak di antara negeri. Kerajaan negeri akan mengenakan sekatan masuk terhadap mana-mana pihak yang didapati boleh memecah belah dan mewujudkan pertelingkahan, tegas Syafiee. Dalam satu hantaran di Facebook, Guan Eng menceritakan pengalamannya setelah tiba di Sabah. Semalam saya telah sampai KK dan melepasi imigresen lapangan terbang KK.
dengan diberikan pas lawatan sosial pada 11.54 malam. Kemudian sudah hampir nak masuk kereta, seorang pegawai imigresen kanan telah datang minta saya masuk semula. Saya berikan kerjasama dan ikut ke pejabat imigresen. Selepas menunggu 20 minit, saya tanya apa masalahnya. Mereka mendakwa bahawa SPRM telah meletakkan halangan untuk saya masuk ke Sabah. Apa ini? Bukankah ini kuasa kerajaan negeri Sabah? Beliau mendakwa apa yang berlaku kepadanya merupakan satu lagi kes antara dua darjat kerana bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Zaid Hamidi dibenarkan memasuki Sabah. Najib Razak yang didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Denda RM210 juta boleh masuk tanpa masalah. Zaid Hamidi yang sedang berdepan kes mahkamah pun boleh masuk tanpa masalah. Sedangkan ini kuasa kerajaan negeri dan bukan kuasa kerajaan pusat. Adakah ini satu lagi usaha campur tangan pusat terhadap hak dan kuasa negeri? Bidasnya. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki menegaskan agensi itu tidak pernah menyekat Guan Eng daripada melakukan perjalanan ke mana-mana negeri di Malaysia. Itu mungkin berlaku sedikit kekilafan kerana SPRM hanya membuat permohonan untuk menyekat Guan Eng daripada keluar negara sahaja, katanya di petik media. Justeru, siapa yang berbohong? Guan Eng mendakwa beliau dihalang oleh SPRM. Azam Baki menafikannya. Syafiee Abdal pula terkejut. Rakyat juga ingin tahu siapa yang berbohong. Tidak munasabah Syafiee menghalang Guan Eng kerana DAP menyokong Presiden warisan itu sebagai Ketua Menteri yang sah bagi negeri Sabah. Maknanya pihak yang berbohong mungkin Guan Eng atau Azam Baki. Namun fakta menunjukkan Guan Eng ditahan dan tidak dibenarkan masuk. Jika Azam Baki bercakap benar, adakah wujud tangan gaib yang cuba menghalang kemasukan Guan Eng ke Sabah? Berlawanlah secara adil seperti orang yang budiman. Munafik itu berdosa, tuan-tuan. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.